Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'. Bid'ah di sudut ibadat yang ke-13, perbahasan bid'ah di sudut ibadat yang ke-13. Qaulul qail Sayyiduna Muhammadin Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qaulul qail Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sebut Sayyidina ni. Kataan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzal wasfu fi as-salati wal adhani wal iqamati wat tashahhudi lam yathbut syar'an. Dia kata mensifatkan pada sembahyang, azan dan juga iqamat, kita sebut kita selawat tadi, pada menyebut selawat pada azan dan juga iqamat dan juga tasyahud tidak sabit di sudut syarak. Maknanya ketika azan, macam asyhadu an la ilaha illallah kan, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak ada asyhadu anna sayyidana muhammadan rasulullah pada azan, pada iqamat dan juga pada tasyahud. Pada tasyahud, sama ada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, sebut perkataan sayyidina tidak sabit di sudut syarak. Fahuwa bid'atun. Jadi Dr. Wahbah Zuhaili kata perkara ini juga adalah merupakan satu perkara yang bid'ah, yang tidak dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat. Iltizaman bima thabata fi sunnati wa ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu kaifiyat as-salati alaihi. Kerana melazimkan dengan apa yang sabit daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengajar umatnya bagaimana kaifiat selawat atas Nabi. Bila Nabi SAW mengajar umatnya, khususnya para sahabatnya sendiri, lalu ketika Rasulullah SAW mengajar para sahabatnya, maka Rasulullah tidak menyebut dengan perkataan Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW, sahabat kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami supaya berselawat kepada engkau wahai Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah Taala suruh kami selawat kepadamu. Bagaimana kaifiat ataupun cara selawat kepadamu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar akan sahabatnya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka Hamidum Majid, tanpa disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan Sayyidina. Maka tak ada. Sebab itu sebagaimana Dr. Wahbah Zuhaili menyebut, dia kata dalam azan, selawat dalam azan, bila kita sebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah pada azan, iqamat dan juga tasyahud ketika tahiyat, tidak sabit daripada syarak tentang perkataan Sayyidina. Haitsu qala, sebagaimana yang Nabi sebut, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah yang disebut sebagai selawat yang diajar oleh Nabi, selawat Ibrahimiyah. Inilah selawat yang diajar oleh Nabi SAW. Bila sebut selawat itu adalah merupakan ibadah. Bila perkara yang berkaitan dengan ibadah, mesti dia ada tunjuk ajar daripada Nabi SAW. Amma fi ghairi salati awil ibadah fala mani'a min wasfin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisayyidah. Adapun selain daripada sembahyang ataupun selain daripada kita dalam ibadat, dia kata tidak ada tegahan ataupun larangan, tidak ada tegahan larangan menyebut dengan perkataan Sayyidina.
Contohnya sama di luar sembahyang, kalau kita nak berselawat kepada Nabi SAW, kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi Dr. Wabah Zuhaili kata tak salah di luar sembahyang, bukan di dalam sembahyang, azan dan juga tasyahud. Kerana Nabi mengajar dalam sembahyang, dalam tahiyat, dalam azan dan juga dalam iqamat tidak disebut dengan perkataan Sayyidina. Kalau di luar, selain daripada 3 perkara ini, Dr. Wahbah Zuhaili kata diharuskan. Walaupun mengikut asalnya, Nabi juga selain daripada 3 perkara yang disebutkan tadi tak sebut juga. Cuma di sana ada kelonggaran yang dibolehkan oleh ulama. Di sudut asal-asalnya tak ada juga Sayyidina ini. Sama ada di dalam sembahyang, dalam azan ataupun di dalam iqamat, tak ada juga. Tak ada. Di luar daripada ibadat ni pun tak ada, tak disebut. Cuma sebahagian ulama kata diberi kelonggaran. Kalau saja selawat-selawat daripada 3, selain daripada 3 perkara ini, dia kata fala mani'a min wasfin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisayyidah. Tidak menjadi larangan ataupun tegahan. Ta'adduban wa ihtiraman wa iqraran bi fadlihi wa jihadihi fi tablighi da'watihi. Dia kata kerana beradab dengan Nabi, menghormati Nabi, mengaku kelebihan dan perjuangan Nabi dan juga dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Maknanya Sayyidina ni maknanya ketua, sebagai penghormatan kepada Nabi. Yang tu sebahagian ulama melonggarkan, mengatakan tidak bid'ah, boleh, selain daripada 3 perkara yang kita sebutkan tadi. At-taqdimu wa tafawuqu maknanya mendahulukan dan memuliakan majazan, sebagai suatu majaz sahaja. Bukan la haqiqata, bukan satu perkara hakikat. Fa inna sayyida haqiqatan huwa Allah Ta'ala. Kerana sayyid yang sebenarnya adalah Allah. Pemimpin, ketua yang sebenar adalah Allah Ta'ala. Sebut Sayyidina kepada Nabi ini majaz sahaja, pinjaman, bukan hakikat. Selain daripada 3 perkara tadi. Kalau 3 perkara tadi dalam sembahyang, dalam azan, dalam iqamat memang tidak disunnahkan. Okey. Wa qala asy-Syafi'iyyah la ba'sa an yusafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bis-sayyidati fi salati wa kharijiha. Adapun ulama-ulama Syafi'iyah pula. Maknanya bukan Imam Syafi'i. Ulama Syafi'iyah ni macam Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah, maknanya ulama yang hujung-hujung. Mereka ini melonggarkan. Mereka kata boleh pula, sama ada dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Jadi masalah ini menjadi masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Tetapi di dalam masalah ibadat ini mesti apa yang diajar oleh Nabi SAW, dia tidak cukup sekadar pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ulama. Jadi yang paling baiknya, yang paling comelnya, yang paling cantiknya, walaupun ada khilaf di dalam masalah ini, kita tidak menyebut Sayyidina. Khususnya di dalam 3 tempat yang kita sebutkan tadi, sebab Nabi tak pernah ajar. Yang paling baik tak sebut Sayyidina. Cuma kalau orang sebut tu kita jangan berkelahi lah. Sebab dia ada pandangan tadi. Ulama-ulama Syafi'iyah kata boleh, sama ada dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Tetapi yang paling comel, paling cantik, ikut apa yang dibuat oleh Nabi dan juga para sahabat. Tak usah sebut. Itu paling baik. Wa minal bid'ah, sebahagian daripada perkara bid'ah juga di dalam bab ibadat ini, tarkus sajadati tilawati fil istima'ati tilawati al-Qur'ani hatta summiyat bis sajadatil mansiyah. Sebahagian daripada perkara yang dianggap bid'ah juga meninggalkan sujud tilawah di dalam majlis-majlis keramaian ketika baca Quran. Contohnya kan, bila ada majlis tilawatul Quran, musabaqah Quran, qori ini kadang-kadang ayat yang dibaca terkena dengan ayat tilawah, ayat yang disunatkan kita sujud tilawah. Sebahagian ulama kata ada 14 tempat, sebahagian ulama kata ada 15 tempat. Sebab di dalam surah Hash dia ada 2 tempat. Jadi sujud tilawah ini dia sunat sujud sama ada orang yang membaca ataupun orang yang mendengar. Biasanya memanglah kalau kita mengaji ini, kita mengaji hadis dan kita mengaji fiqh, kita tahu tentang sunnahnya. Bila baca ayat-ayat sujud tilawah ini, sunat orang yang baca pun sunat sujud, orang yang dengar pun sunat sujud. Sama ada di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang.
Tetapi isunya di sini menjadi kebiasaan bila majlis ramai-ramai ni baca tentang sujud tilawah, orang tak sujud. Sedangkan Nabi SAW bukan sahaja di dalam sembahyang. Ketika Nabi baca di halayak ramai, di hadapan para sahabat, Nabi juga sujud dan para sahabat juga sujud, walaupun di luar daripada sembahyang. Walaupun di luar daripada sembahyang. Lalu Dr. Wahbah Zuhaili kata, meninggalkan sujud tilawah itu di dalam majlis-majlis keramaian adalah sebahagian daripada bid'ah. Sebab apa kata bid'ah? Nabi dan para sahabat tak buat. Nabi dan para sahabat bila dibaca ayat-ayat tilawah, mereka sujud walaupun di luar sembahyang. Bila berkaitan dengan sujud ini, timbullah kemusykilan. Adakah sujud ini kena ada air sembahyang? Adakah perlu menghadap kiblat? Itu pun khilaf. Saya dah bentangkan dalam pengajian hadis banyak kali dah. Khilaf ulama'. Sebahagian ulama' kata kena ada air sembahyang lah, sebab sujud sebahagian daripada perbuatan sembahyang. Sujud adalah merupakan salah satu daripada rukun di dalam sembahyang. Walaupun tak sembahyang, dia hanya merupakan perbuatan dalam sembahyang. Kena ada sembahyang juga dan kena menghadap kiblat. Pendapat yang kedua kata tak perlu ada sembahyang sebab bukan sembahyang. Dia semata-mata sujud, tak perlu ada sembahyang dan tak perlu menghadap kiblat. Ini pendapat yang kedua kata. Tak perlu kita kata apa dia, ini tak perlu ada sembahyang dan tak perlu menghadap kiblat. Ini juga pegangan siapa dia? Pegangan Imam Bukhari, Abu Thawr At-Tabari, dan beberapa Imam Abu Hanifah. Maknanya kalau sujud tilawah, dia tidak perlu menghadap kiblat dan dia tidak perlu ada sembahyang sebab dia bukan sembahyang. Ini pendapat yang kedua daripada pandangan ulama. Tetapi kalau ada sembahyang lebih baik, dan kalau menghadap kiblat itu lebih baik. Apa dia kata tadi? Maknanya sujud tilawah yang ditinggalkan sehingga disebut summiyat bisajadati mansiyah, dinamakan sujud yang dilupakan oleh orang. Sebab apa kata lupa? Mana orang duk buat? Majlis ramai-ramai kan, bila dibaca ayat-ayat tilawah, mana orang sujud tilawah? Dia kata sujud yang dilupakan oleh orang. Ini juga adalah suatu perbuatan yang bid'ah kerana tak buat. Kita tengok di sini kita dapat satu istilah baru pula bagi kita yang bukan ulama' lah kan. Bagi ulama' ni istilah yang lama bagi mereka. Bid'ah ni bukan sahaja buat sesuatu benda yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, meninggalkan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat, meninggalkan juga dipanggil bid'ah. Sepatutnya kena buat tapi ditinggalkan, maka bid'ah juga. Okey, yang seterusnya, wa minha, sebahagian daripadanya as-salatu amama za'imin dinin inda liqa'ihi. Dia kata berselawat di hadapan pemimpin-pemimpin agama ketika bertemu. Kita kata mari orang alim ke ustaz ke tok guru kan, bila datangnya pemimpin-pemimpin ni sebenarnya kadang-kadang bukan pemimpin agama sahaja, asalkan pemimpin sahaja, biasanya orang selawat juga, bangun sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Maknanya itu juga dianggap sebagai bid'ah, berselawat ketika menghormati pemimpin yang datang, sama ada pemimpin agama ataupun bukan pemimpin agama. Jadi Dr. Wahbah Zuhaili memasukkan perkara ini di dalam perbincangan kerana ada orang buat, lebih-lebih lagi orang Arab lah, bila datang pemimpin dia bangun, dia selawat. Itu tidak disunnahkan oleh Nabi SAW dan tidak diamalkan oleh para sahabat. Okey, habis tentang masalah sebut Saidina, sebut tentang perkataan Saidina tadi kita telah bahaskan. Yang paling baik tidak ada. Tapi kalau orang buat, kita janganlah duduk kelahi, sebab ini masih lagi dalam masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang paling baik tidak sebut, sebab Nabi tidak pernah mengajar sahabat berselawat dengan menyebut perkataan Sayyidina. Yang seterusnya, bid'aun adat, maknanya bid'ah yang berkaitan dengan adat. Adat ini maknanya kebiasaan-kebiasaan yang diamalkan oleh masyarakat. Adat-adat, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat awam, bukan orang alim. Itu khususlah. Kadang-kadang orang alim pun ada juga buat kan. Sebab tu dia kata adat, sudut-sudut kebiasaan.
aktsarul bid'ah sya'i'ati bainal awamil muslimin. Dia kata kebanyakan bid'ah yang muncul, yang masyhur daripada kalangan orang awam daripada kalangan orang Islam ini, dia kata apa? Huwa fi majalil adat, iaitu yang menjadi kebiasaan-kebiasaan mereka, bisababil jahli wa na'idami ma'rifati haqiqati sunnati. Pertamanya dengan sebab jahil. Memanglah orang nak buat benda-benda yang bercanggah dengan agama ni kerana tak ada ilmu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kadang-kadang dia musuh dengan benda hak betul. Pertamanya dia buat benda-benda yang salah. Jahil, dengan sebab jahil dia buat benda yang salah. Yang keduanya, dia memusuhi benda yang betul. Benda tu betul, tapi dia lawan, dia tentang sebab dia jahil. Ni jahil ni merupakan suatu penyakit kepada masyarakat. Jadi kita duk mengaji, duk dengar tazkirah, kuliah ini untuk menghilangkan kejahilan yang ada di dalam diri kita. Dia kata wan idami ma'rifati haqiqati sunnah, dan juga kejahilan mengetahui hakikat sunnah. Apakah yang dilakukan yang disebut sebagai amalan sunnah? Amalan sunnah, perkara sunnah ini adalah perkara yang dilakukan oleh Nabi dan diikuti oleh para sahabat. Oleh kerana kejahilan di dalam masalah sunnah inilah menyebabkan orang awam ni dia melakukan sesuatu perkara, tindakan, amalan, ibadat yang bercanggah dengan sunnah Nabi. Liza yang baril intibahu li hadhihi al-bid'ah wa muqawamatiha. Dia kata oleh kerana itu sepatutnya diambil perhatian tentang perkara-perkara bid'ah ini dan penentangan terhadapnya. Bukan sahaja kena ambil perhatian perkara bid'ah, dan juga perkara kena ambil berat. Bahkan Dr. Wahbah Zuhaili kata kena ambil perhatian, kena ambil berat, kena ambil tahu. Kalau tidak kita akan langgar, kita akan buat kalau tak tahu. Jadi kena tahu ini bid'ah, ini sunnah, kena tahu. Bukan sahaja kena tahu, dan dia kena bertindak menentangnya. Sebab itu ada di kalangan masyarakat, ustaz-ustaz, orang-orang alim, mereka banyak bercakap tentang masalah sunnah dan masalah bid'ah, sehingga sebahagian daripada masyarakat ataupun pihak menganggap pihak ini, individu ini nak memecah belahkan masyarakat, nak menghuru-harakan masyarakat. Sebenarnya tidak. Sebagaimana selalu kita sebutlah, kita lahir-lahir ni di Malaysia ni bukan kita belajar hadis Nabi, bukan kita belajar tafsir Quran. Banyaknya amalan kita, perbuatan-perbuatan kita, ibadah-ibadah kita dipengaruhi oleh amalan masyarakat. Amalan nenek moyang orang panggil. Amalan orang dulu. Kalau dulu sampai ke Nabi tak apa. Ini tak sampai ke Nabi, tak sampai kepada para sahabat. Sudah tentu amalan kita bercanggah dengan sunnah Nabi, dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat. Yang tu kita kena akur, kena sedar, kena faham. Jadi banyaknya ada beberapa pihak dan individu yang bangkitkan perkara ini nak di atas tujuan bukan nak memecahkan masyarakat, bukan nak memecah belahkan masyarakat, nak memeningkan pemikiran masyarakat, dan bukan nak melahirkan suatu suasana huru-hara dalam masyarakat. Tidak sekali-kali. Nak ajak masyarakat kita ini beramal sebagaimana yang diajak oleh Nabi SAW. Tetapi bagi sebahagian orang ni, dia kata ini nak pecah belah orang ni. Orang nak beramal lama dah. Mereka tak nak amalan mereka yang salah itu disentuh, ditegur, diperbaiki. Sepatutnya kita kena rasa bersyukur. Alhamdulillah, ada orang nak tegur amalan aku ni. Aku buat amalan dah puluh tahun dah tak betul dengan sunnah Nabi, tak betul dengan ajaran yang Nabi bawa. Sepatutnya rasa bersyukur, berterima kasih kepada orang yang menyampaikan. Tetapi di dalam masyarakat kita dia jadi terbalik. Ditentang, dimusuhi, difitnah, dikutuk, dicaci, dihentam orang-orang yang membawa sunnah Nabi. Tapi itu bukan merupakan perkara yang pelik lah. Kalau Nabi ditentang, Nabi dilawan, orang yang nak membawa perjuangan Nabi akan menerima nasib yang sama. Tapi tidaklah sama seberat apa yang ditanggung oleh Nabi. Maknanya cabaran itu akan dihadapi juga oleh pejuang-pejuang yang membawa sunnah Nabi. Dia kata apa di sini? Yang berlegar daripada kalangan orang awam. Kerana apa? Kerana jahil dan tidak mengetahui hakikat sunnah Nabi itu apa dia. Tadi saya dah sebut, banyaknya amalan kita ni dipengaruhi dengan amalan nenek moyang. Orang dulu-dulu buat. Bukan ada dalil pun. Tak ada dalil, tak ada bukti, tak ada hujah. Jadi kita pakai ikut je.
Jadi kita nak bentangkan, kita nak terangkan yang mana sunnah Nabi, yang mana adat yang bercanggah dengan amalan Nabi. Dia kata bid'ah di sudut adat ini yang pertama bid'ahul masajidi. Bid'ah yang berkaitan dengan masjid. Minal bid'ahil munkarati, dia kata bina'ul masajidi ala quburis salihin tabarrukan bihin. Buat kubur, buat masjid atas kubur, ambil berkat. Buat masjid atas kubur, ambil berkat orang soleh. Ini perbuatan, tindakan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Bila ada orang alim daripada kalangan mereka, wali-wali, orang-orang yang soleh daripada kalangan mereka meninggal dunia, lalu dikuburkan di tanah perkuburan, mereka buat masjid atas tu. Bila buat ibadat, teringat kepada orang alim, terkenang kepada kehebatan, kewibawaan orang alim. Ambil berkat atas kubur, kubur orang yang soleh. Ini juga termasuk di dalam perkara-perkara bid'ah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu zairatil quburi wal muttakhizina 'alaiha masajida was-suraji. Masajida was-suraja. Dia kata apa di sini? Telah melaknat oleh Allah Taala, Nabi kata, orang golongan yang pergi ziarah kubur, yang menjadikan kubur sebagai masjid dan juga memasang lampu di kubur-kubur. Memasang lampu di kubur bukan bermaksud pasang lampu di tanah perkuburan. Pasang lampu di tanah perkuburan untuk menerangkan tanah perkuburan itu diharuskan. Cuma kubur yang tempat tanah mayat itu, maksud atas kubur tu pasang lampu sebagai perhiasan, nak canggih, nak cantik. Itu dilakukan, diamalkan oleh orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Jadi ajaran Islam sebagaimana yang kita ketahui dituntut supaya khilaf, supaya bercanggah, berbeza dengan ajaran yang ada kepada agama-agama yang lain. Itu satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang kedua, zukhrafatul masajidi wa taziniha wal mubalaghati fi dhalik. Maknanya menghiasi, mencantikkan, mengelokkan masjid secara berlebih-lebihan. Masjid dia kena cantik, elok, tapi jangan sampai melampau lah. Duk asyik canggih tentang bangunan, perhiasan sahaja tetapi tidak dimakmurkan. Itu maksudnya. Sekadar nak cantik, nak elok tanpa berlebih-lebihan, itu diharuskan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ani ibn Abbasin ma umirtu bitashyidil masajidi. Aku tidak diperintahkan, kata Nabi, untuk menghiasi binaan masjid. Qala Ibnu Abbas, lituzahrifunnaha kama zakhrafatil yahudu wan nasara. Sebagaimana dilakukan perhiasan kepada masjid ini dilakukan oleh orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Mereka nak canggih sangat masjid ini tetapi tanpa dimakmurkan. Wa minha iqtiranuha bil makruhati aw muharramati kal ityani ila al masajidi bi thiyabil bizlati wal imtihan. Dia kata disertakan pergi ke masjid ini melakukan perkara-perkara yang dilarang. Pergi ke masjid itu di antara perkara-perkara bid'ah yang berkaitan dengan masjid. Pergi ke masjid dengan melakukan perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang diharamkan. Seperti dia kata, datang ke masjid dengan pakaian-pakaian yang tidak sopan, pakaian yang tak menutup aurat. Tak sopan ni di antaranya tidak menutup aurat, dan juga pakaian-pakaian yang jelek, hina. Sedangkan dalam Quran kata khuzu zinatakum, maknanya bila pergi ke masjid, maknanya kamu hiasi, pakai pakaian yang cantik, yang elok-elok. Di zaman jahiliah, orang-orang jahiliah itu mereka juga memakmurkan Masjidul Haram. Mereka tawaf. Orang lelaki tawaf di waktu siang, kaum wanita tawaf di waktu malam. Mereka tawaf di Kaabah itu tanpa mengenakan pakaian. Kerana di dalam pegangan, iktikad dan juga kepercayaan mereka, bila mereka minum arak, mereka main judi, mereka berzina, maka ada pakaian. Jadi pakaian itu tidak layak untuk dibawa di dalam ibadat. Sebahagian daripada ibadat adalah tawaf. Lalu mereka tanggalkan pakaian mereka. Dalam keadaan tidak berpakaian, mereka tawaf. Jadi Allah Ta'ala kata,
wahai manusia, bila pergi ke masjid, lengkapkanlah kepakaian, hiasilah kamu, badan kamu dengan melengkapkan pakaian-pakaian yang elok. Jadi dia kata di sini, di antara perkara bid'ahnya kita memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Pakaian-pakaian yang jelek nak pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masjid dianggap sebagai rumah Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kita berpakaian dengan pakaian yang bersopan. Dan juga wal jawaribil muttasikhih zatir rawaihil karihah, pakai stokin yang busuk yang berbau. Stokin seminggu, patutnya stokin ni hari-hari kena tukar hari-hari. Stokin yang pakai stokin ni dia cepat berpeluh, kaki kita berpeluh. Lepas tu pakai dalam kasut pula, dia cepat berbau. Jadi maknanya hari-hari kena tukar stokin. Ni pakai stokin 2-3 hari tak basuh ataupun seminggu, dia bawa masuk dalam masjid. Ini mencemarkan masjid. Wa aklis thumi wal basali wa nahwiha. Ada juga makan bawang putih dan juga bawang besar. Kan ada hadis kan, li hadisin muttafaq alaihi an Jabir. Kerana ada larangan daripada Nabi SAW, larang selepas makan bawang, sama ada bawang besar ataupun bawang putih, pergi ke masjid. Memang ada hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di sini sebahagian daripada hadis-hadis yang banyak tentang larangan makan bawang pergi ke masjid, dimuatkan beberapa hadis di sini. Hadis tu banyak kalau kita baca dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akala thuma wal basala wal quratha fala yaqribanna masjidana. Barang siapa yang makan bawang besar, bawang putih dan juga daun bawang, maka sekali-kali jangan menghampiri masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala terganggu sebagaimana terganggunya anak Adam. Anak Adam maknanya manusia. Kalau orang makan bawang, dia bersembang dengan kita, rasa terganggu tak terganggu? Terganggulah dengan bau bawang yang dia makan. Malaikat pun terganggu juga, Nabi kata. Sebab malaikat ni adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa suka kepada kebersihan. Ini juga termasuk di dalam perkara-perkara bid'ah, makan bawang pergi ke masjid. Tetapi kita dah bahas dengan panjang masalah makan bawang dan sesuatu makanan yang berbau. Isunya di sini, makan bawang itu makruh ataupun pergi ke masjid itu makruh. Yang mana satu yang betul? Kalau kita kaji perbahasan para ulama, bab makan ni tidak ada makan yang berbau ni tidak makruh. Pendapat yang kuatnya makan bawang putih ke bawang besar kan tidak makruh. Yang jadi makruh selepas makan pergi ke masjid. Ataupun ulama kata, dalam perbahasan ulama dia kata pergi sebagai mana dalam syarah Muslim, pergi tempat yang menjadi berkumpulnya orang ramai. Majlis kenduri ke, majlis apa dia? Ceramah ke, lepas makan benda-benda yang berbau tu pergi jumpa orang. Perbuatan tu makruh bukan kerana isu makan. Sebab dikaitkan di sini, jangan kamu sekali-kali dia datang ke masjid. Fala yaqribannal masjidah. Jangan dia sekali-kali dia datang ke masjid. Maknanya kalau dia makan saja tak pergi masjid, tak jadi makruh. Yang kedua, Imam Nawawi di dalam syarah Muslim menakalkan pendapat Qadhi Iyad. Qadhi Iyad ini seorang ulama besar di dalam mazhab Maliki. Kalau dalam masjid itu semua pula pakai makan bawang, bukan kita seorang, kita makan, orang lain pun makan juga, pakat berbau, maka tak timbul isu makruh. Sebab apa? Dengan perbuatan kita makan bawang, mulut kita berbau, mulut dia pun berbau juga. Bau itu dia. Jadi saya duk kaji perbahasan ulama tentang masalah makan benda berbau ni, bukan saja bawang lah, petai ke, jering ke, kenuak ke, termasuklah buah durian. Makruh ni isunya kerana kita pergi bergaul dengan orang, bukan isu makan. Isu dia bawa bau, bukan isu makan. Kita kalau duk mengaji, kita fiqh yang biasa-biasa tu kan, yang tak, orang tak mengaji hadis, memang semua ramai orang kata makruh. Majoriti orang kata makruh makan bawang.
Makan petai jeri makruh. Tetapi kalau kita tengok kajian ulama secara dalam, secara detail, dia bukan masalah isu makan, masalah bawa bau kepada orang tu. Kalau dia makan, dia gosok gigi, ada alat-alat pencuci mulut yang dapat menghilangkan bau, maka harus dia makan. Harus dia makan. Bukan isu makan. Isunya bawa bau. Kalau kita tengok durian, lebih teruk daripada bau bawang. Bau petai. Durian ni, kalau dia sedawa, bila kita makan, dia simpan dalam perut lama-lama, kita sedawa dia lebih bau busuk lagi daripada makan petai, makan jerih, makan bawang. Jadi maknanya bukan, pertamanya saya nak tekankan di sini, bukan isu makan, tetapi isu bawa bau yang menyebabkan orang lain terganggu. Yang kedua, Qadhi Iyad kata, kalau pakat-pakat makan semua, dalam masjid itu semua orang makan, ataupun majoriti orang makan benda yang berbau, tak jadi makruh. Sebab apa? Kalau kita makan menyakiti dia, dia pun menyakiti kita juga. Seri dia panggil. Tak jadi masalah. Okey itu tentang perbahasan makan benda-benda yang berbau pergi ke masjid. Wa minha, sebahagian daripada bid'ah masjid ini juga kasratul laghti wal kalami was-siyahi. Maknanya bercakap benda-benda yang buat bising dalam masjid, banyak bercakap dalam masjid dan juga menjerit, mengeluarkan suara. Mengeluarkan suara yang kuat. Jaa fil asrari li Ali al-Qari. Dalam kitab yang dikenali dengan Asrar daripada Ali al-Qari menyebut, dalam kitab tu menyebut, al-kalamul mubahu fil masjidi ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Dia kata percakapan yang harus di dalam masjid, perkataan, perbualan yang harus di dalam masjid, memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu yang kering. Ini disebut Ali al-Qari di dalam kitabnya Al-Asrar. Ini pendapat dia, hadis tak ada. Dia kata cakap benda-benda yang harus dalam masjid memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu yang kering. Adapun di dalam hadis, Nabi SAW tidak pernah melarang para sahabat bersembang perkara-perkara yang harus, bersembang perkara-perkara yang harus, bersembang, bercakap perkara-perkara dunia dalam masjid. Sebab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bawa mari satu riwayat, bila para sahabat bersembang perkara-perkara dunia yang menceritakan pengalaman-pengalaman mereka, kisah-kisah mereka, sejarah-sejarah mereka di zaman jahiliyah. Ya'khuduna min amril jahiliyah fayadhakuna wa yabtasimu. Bila cerita pengalaman mereka di zaman jahiliyah, cerita-cerita lawak, cerita-cerita lucu, banyaklah cerita lawak para sahabat ni di zaman jahiliyah dulu. Di antaranya buat patung berhala daripada buah kurma. Mereka lapar, mereka makan Tuhan mereka. Tarik hidung, tarik telinga, tarik hidung, tarik tangan, makan. Lepas tu pakat duk ketawa dalam masjid. Cerita-cerita lawak dalam zaman jahiliyah. Mereka ketawa dalam masjid, Rasulullah berada dalam masjid, bersama-sama dengan mereka, Rasulullah senyum je. Menunjukkan bersembang perkara dunia dalam masjid harus. Perkara dunia dan perkara yang diharuskan, dan juga perkara-perkara dunia dalam masjid, perkara dunia yang tidak membawa kepada dosa. Perkara dunia yang membawa pada dosa seperti mengumpat orang, kutuk orang, caci orang, itu haram lah. Sembang perkara-perkara dunia yang tidak membawa kepada perkara yang haram, maka diharuskan. Jadi ini pendapat Ali al-Qari. Tetapi dalam hadis tidak menegah. Sebab tu ada dulu orang ceramah mengajar kan, bawa mari hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang palsu, siapa-siapa bersembang perkara dunia dalam masjid, amalan dia 40 tahun tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Amalan dia 40 tahun tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Di dalam kitab Al-Manarul Munif, di antara ciri hadis-hadis yang palsu ini disebut oleh para ulama hadis, sedikit kesalahan dijanjikan siksaan yang begitu berat, dijanjikan ancaman yang begitu berat. Itu ciri hadis-hadis yang maudhu'. Sedikit kesalahan dijanjikan ancaman yang begitu berat. Yang keduanya, sedikit amalan dijanjikan pahala yang terlalu besar, sampai tak masuk dengan logik akal manusia yang waras. Ini juga di antara ciri hadis-hadis yang maudhu'. Okey. Yang seterusnya lagi. Wa minha nashdanu luqati yakni talabha. Yakni talabuha. Dia kata di sini mencari sesuatu benda yang hilang di dalam masjid.
Mencari bukan dia cari gagor, dia pergi cari sendiri, jam hilang ke handphone hilang. Dia buat bising dalam masjid. Siapa-siapa ada jumpa jam aku, dia buat riuh dalam masjid. Dan juga wal bai'u wasyara' wasyira'u, dia kata jual beli dalam masjid. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yunshidu fil masjidi fi masjidin dalatan falyaqul la addaha Allahu ilaika. Barang siapa yang mendengar seseorang yang mencari sesuatu yang hilang di dalam masjid, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, di dalam perbahasan ulama, dia cari dengan dia tanya orang, mengeluarkan suara yang kuat dalam masjid sehingga ganggu orang. Maka kalau dia sekadar dia cari saja, tidak mengganggu orang, diharuskan. Fa innal masajid lam tubna li hadza, kerana masjid bukan dibina untuk kerana itu. Bukan buat masjid ni untuk riuh rendah, untuk buat bising dalam masjid. Bukan dibina masjid untuk itu, tetapi dibina masjid untuk dilakukan ibadah di dalamnya. Wa qala aidan idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, apabila kamu melihat seseorang yang menjual beli di dalam masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberi keuntungan kepada perniagaan kamu. Idza ra'aitum man yunshidu fihi dalatan faqulu la raddallahu 'alaika, apabila seseorang itu mencari sesuatu yang hilang di dalam masjid, maka hendaklah kamu menyebut semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan, memulangkan barangan kamu yang hilang. Jadi bila hilang barang dalam masjid ni, bukan kata tak boleh cari, boleh cari, tetapi dia cari itu dengan dia tanya orang, dia mengeluarkan suara yang kuat. Begitu juga jual beli dalam masjid. Hadis tu jelas, jual beli dalam masjid. Banyak juga dalam kuliah-kuliah agama, tazkirah, ustaz-ustaz bawa barang tak atas meja, dia mengajar ada kot 20 minit. Dia duk iklan barang dia, ubat nu lah, ubat ni lah, produk ni dalam masjid. Dia tak jumpa ke hadis-hadis yang macam ni? Ini sebahagian daripada perkara bid'ah dalam masjid yang wajib kita tegur. Dia mengajar 20 minit, setengah jam, tapi dia duk kempen produk dia tu sampai sejam. Jadi tengok, Nabi SAW larang orang jual beli dalam masjid. Kalau dia nak jual di luar masjid, dia letak barangan dia di luar masjid. Dan jangan ada umum di dalam masjid lah. Jangan ada umum dalam masjid. Yang seterusnya, wa minha an-naumu fil masajidi, tidur dalam masjid. Tidur dalam masjid kalau tak ada apa-apa keperluan. Jadi sebahagian ulama kata, ini saya sebut sebahagian, sebab ada sebahagian ulama yang lain seperti Imam Bukhari mengharuskan tidur dalam masjid. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari menyebut naumur rajuli fi masjid. Dia ada letak pula tajuk naumul mar'ati fi masjid. Orang lelaki tidur dalam masjid, orang perempuan tidur dalam masjid. Imam Bukhari letak tajuk pula. Bagi dia pendapat dia mengharuskan lelaki ataupun perempuan tidur dalam masjid kalau ada keperluan. Kalau ada keperluan. Okey. Dia kata tidur dalam masjid sebahagian daripada perkara-perkara bid'ah kalau tidak ada apa-apa tujuan dan keperluan. Itu orang tanya ashabus sufah tu, termasuk Abu Hurairah tidur dalam masjid. Dia tak ada rumah. Ni kita ada rumah, pahal tidur dalam masjid. Orang tidur dalam masjid ni ada cerita lah. Ada cerita. Sebab apa dia tidur dalam masjid? Sama ada kelahi dengan bini dia ke, ataupun orang yang kahwin ramai, dia nak tenangkan hati, maka dia lari tidur dalam masjid. Jadi tidur masjid ni mesti ada sebab. Kalau tak ada sebab, orang takkan tidur di masjid. Kerana ada keperluan, baru tidur dalam masjid. Saja-saja tidur dalam masjid, orang tak tidur. Okey, dia kata tidur dalam masjid, amal istilqa'u famubahun. Adapun baring, rehat-rehat kan, itu diharuskan. An Abbad bin Tamim an ammihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Jadi Abbad bin Tamim kata bahawa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring-baring di dalam masjid, melentakkan, menyelangkan salah satu kaki kepada kaki yang lain. Jadi bukan Rasulullah tidur sampai nyenyak, mengambil masa yang panjang, tak, rehat-rehat dalam masjid. Orang panggil baring-baring dalam masjid, itu diharuskan. Wa minha hudurul fatiyati ila al-masajidi wa yubahu lil ajuzi
au ghairil hasna'i bi izni zawji. Sebahagiannya hadirnya remaja-remaja perempuan ke dalam masjid. Sebahagian ulama kata makruh. Ini pun menjadi suatu masalah yang menjadi perselisihan pendapat daripada kalangan ulama. Perempuan pergi ke masjid, sebahagian ulama kata makruh. Sebab dalam Quran kata waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Perempuan yang baik akhlaknya di zaman Nabi memang duduk di masjid. Duduk di rumah, tak keluar. Cuma dia kata boleh pergi kalau perempuan yang berkahwin dengan izin suaminya, ataupun perempuan yang ajus, yang tua. Yang tu harus lah. Perempuan yang kahwin diizin oleh suaminya, ataupun perempuan yang tua. Dan bukan perempuan yang cantik. Orang cantik ni macam Ratu Cantik tu kan. Cantik-cantik tu pun atas individu yang melihat. Mungkin orang ni nampak cantik, orang lain nampak tak cantik. Jadi kalau kita tengok di sudut pendapat yang lebih kuatnya, perempuan boleh pergi masjid, sama ada berkahwin ataupun tidak, dengan cara dia menjaga kehormatan dia. Itu diharuskan. Sebab ada hadis. Dia kata wa baituha khairul laha. Di rumahnya adalah lebih baik baginya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'un nisaa an yakhrujna ila al-masajidi wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kamu menghalang wanita-wanita pergi keluar ke masjid, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Rumah lebih baik Nabi kata, tapi harus pergi ke masjid. Wa minha, dan sebahagian daripada perkara yang bid'ah di sudut adat lagi. Adat ni maknanya di sudut kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Italatul khutbati yaumal jum'ah, memanjangkan khutbah pada hari Jumaat. Khutbah berjela-jela panjang. Sebab perangai khatib ni, sebahagian daripada khatib dan imam ni, kalau dia bagi khutbah, dia ceramah, dia nak sekali dengar terus jadi baik. Sekali dengar ceramah dia terus jadi baik. Sebab tu dia hentam panjang sampai sejam, sejam lebih. Maka ini juga termasuk di dalam perkara bid'ah yang biasa dilakukan oleh orang, memanjangkan khutbah. Lima rawa Muslimun an Ammarin marfu'an. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ammar secara marfu', yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna tula salati rajuli wa qasra khutbatihi ma'innatu fiqhihi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya panjang sembahyang seseorang lelaki dan pendeknya khutbahnya adalah tanda kefakihannya. Tuan-tuan, Nabi SAW dia bagi kaedah nak tengok seseorang itu fakih tak fakih. Tengok dia baca khutbah. Kalau dia khutbah dia pendek, sembahyang dia panjang, menunjukkan dia ada kefakihan. Orang yang reti lah. Orang yang kefakihan ni maknanya orang yang belajar, orang yang reti. Tetapi sebaliknya, kalau khutbah berjela-jela, sembahyang Jumaat tu panjang pendek je, tu dia tak fakih. Dia tak fakih. Walaupun dia lantik menjadi khatib, dia lantik menjadi imam, dia tu ustaz ke, tok guru ke, tok haru ke, dia tidak fakih. Kalau dia fakih, dia sembahyang panjang, khutbah dia pendek. Nabi kata apa? Sesungguhnya panjangnya sembahyang seseorang lelaki dan juga pendek khutbahnya adalah merupakan bukti tanda kefakihannya. Jadi pada hari Jumaat, dia suruh ringkaskan khutbah, panjangkan sembahyang. Panjangkan sembahyang. Sebab orang ni, tambah-tambah lagi orang kerja kerajaan kan, dia cuti ada beberapa sejam, setengah jam je cuti untuk sembahyang Jumaat tu. Lepas tu dia nak makan lagi, nak masuk pejabat pula. Ini tok-tok imam ni, khotib-khotib hentam khutbah panjang-panjang. Tak cukup dengan tu tuan-tuan yang berlaku di dalam masyarakat. Dia panjangkan maknanya khutbah, lepas tu sembahyang dia pendek pula. Lepas pula dia sembahyang bagi salam, dia meratib pula dalam masjid tu. Dia berzikir panjang-panjang, doa panjang-panjang. Yang tu lagi tidak sunnah. Lagi tidak sunnah. Maknanya hari Jumaat ini melibatkan orang ramai. Nabi SAW, program-program yang melibatkan orang ramai ni, dia pemudahkan, dia juga peringkaskan. Kalau kita tengok dalam masyarakat, bukan masalah sembahyang saja, macam sembahyang Jumaat, dia meratib berdoa panjang-panjang. Kalau majlis kenduri kenara pun macam tu lah. Majlis kenduri kenara saya kena banyak kali. Nak boleh ke makan tu sampai nasi lauk di depan tu dah sejuk. Orang dah datang ramai majlis kenari kenawin ke, kenduri-kenduri kesyukuran ke.
Orang dah duduk dah, makanan telah dihidangkan, dia tak benarkan makan lagi. Dia nak kena ada tok lebay yang tertentu, ustaz-ustaz yang tertentu, imam-imam yang tertentu datang, baru boleh makan. Dia letak syarat macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua pula, tok lebay ni biasalah. Ustaz-ustaz, tok guru ni bila dia diangkat, dia buat jadi payah pula. Dia akan meratib panjang-panjang, zikir panjang-panjang, doa panjang-panjang, nak tunjuk dia kelebayan dia tu, kehebatan dia tu, keilmuan dia, kealiman dia. Dia meratib panjang-panjang, makanan duduk di depan tu. Saya banyak kali terkena pengalaman yang macam ni pergi kenduri orang. Di antaranya satu kenduri kahwin yang saya pergi, kenduri buat pada malam hari. Datang seorang ustaz tu, dia ni penceramah, orang suruh dia baca doa. Dia baca doa dekat setengah jam, dekat 1 jam. Ada orang tengah duk makan tu berhenti duk tadah tangan. Ada orang sedang dukung anak lagi. Sebelah tangan dukung anak, sebelah tangan dia pegang pinggang. Dekat 1 jam dia tak berhenti duk baca doa. Ini bukan sunnah Nabi, tuan-tuan. Itu yang kita kata tadi, nak ajak masyarakat kembali kepada sunnah Nabi. Apa yang diajak oleh Nabi, apa yang diamalkan oleh para sahabat. Kalau bercanggah dengan amalan masyarakat kena tinggal. Kembali kepada sunnah Nabi. Dia nak tunjuk dia lebay, dia hebat, dia hafal doa panjang ni, dia baca doa punya panjang. Zikir-zikir pun panjang, meratib pun panjang di dalam majlis-majlis yang melibatkan orang ramai. Itu bukan merupakan sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi nya bila berhadapan dengan makanan, Nabi suruh makanlah, bismillah. Itu doa makan. Senang aja. Bukan duk panjang makan berjela-jela. Duk baca doa berjela-jela, meratib berjela-jela. Kalau juga nak berdoa panjang-panjang, buat sendiri-sendirilah. Masing-masing punya doa sendiri-sendiri. Dia meratib seorang-seorang dia punya pasal lah. Dia nak berzikir, kita tak ganggu. Dia nak baca doa panjang ke, dia nak meratib panjang, kita tak ganggu. Tetapi jangan melibatkan orang ramai. Jadi ke dalam sunnahnya, ke dalam majlis kenduri kenara ni, dipermudahkan. Makanan dihidangkan, terus dimakan. Okey. Dia kata, ni kita syarah kepada khutbah panjang tadi. Termasuk dah dia ada kaitan dengan majlis kenduri kan. Sebab kita dah kena banyak kali. Sebab tu kadang-kadang kenduri kita malas nak pergi kes tu. Kes ada tok lebay yang jenis ni, yang menyusahkan orang. Lepas tu pula tang ni diangkat dekat sejam dah, tak tolak pula. Tarik pula lagi setengah jam. Doa tolak, doa tarik kan, bila nak boleh makan kan. Itu yang kita kena perbetulkan kepada dalam masyarakat. Okey, yang seterusnya. Wa tarqiyatu baina yadayil khatibi wa hiya qira'atun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bid'atun makruhah. Kan khatib nak baca khutbah. Orang buat apa sini? Orang pegang tongkat. Berdiri tunjuk contoh tuan-tuan kan. Khatib nak baca khutbah tu. Khatib duduk atas mimbar dah. Ada Tok Bilal sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hak tu bidah. Bukan saya sebut ni. Dr. Wahbah Zuhaili kata. Sebab apa di zaman Nabi duduk atas mimbar, selepas azan terus khutbah. Lagi ngocok saya Wahabi lah pula. Sebenarnya Dr. Wahbah Zuhaili sebut dalam kitab dia ni. Dia kata bid'atun makruhah, bid'ah yang dimakruhkan. Bid'ah yang dimakruhkan. Okey. Wa qalat asy-Syafi'iyyah wa hiya bid'atun hasanatun fiha tazkirun bi khairin. Adapun golongan mutaakhirin daripada kalangan ulama Syafi'iyah, dia kata bid'ah hasanah pula. Padanya tazkirah dan juga kebaikan. Sebab itu kita kata macam buah durian tuan-tuan. Buah durian hak cantik ni, hak mula-mula turun, luruh tu, pertengahan. Kalau yang hujung-hujung tu, dia jadi mangkuk, tebuk tupai, dah jadi kurang kualiti. Saya nak kiaskan di sini, begitu juga pandangan mazhab. Generasi awal mereka kuat berpegang kepada dalil, kepada hujah. Generasi yang kemudian ni makin lama makin kurang. Jadi ulama hujung ni dia kata boleh pula, dia kata bid'ah hasanah. Bila dibuka ruang bid'ah hasanah ini, orang akan buat, apa salahnya? Walaupun Nabi tak buat, apa salahnya? Benda ni benda baik. Sebab itu ulama-ulama salah tutup ruang. Tak boleh. Walaupun di sini ada khilaf daripada kalangan ulama, kita akui. Tapi yang paling baiknya sebagaimana yang kita sebut tadi,
Masalah perkataan Sayyidina pun ada khilaf. Tetapi yang paling baiknya apa yang dilakukan oleh Nabi dan apa yang diamalkan oleh para sahabat. Di zaman Nabi dan para sahabat duduk di atas mimbar, khatib terus berkhutbah tanpa dibaca selawat oleh siapa tadi? Oleh Bilal. Tu tak ada. Naik terus dia baca khutbah. Okey. Yang seterusnya. Wa minha ma yusamma bitazkiri aw tasabihi qabla al-fajri wa salatil jum'ati wa sunnatuhu wal azanu ka azanil imsak, iaitu dia kata peringatan-peringatan, tazkirah, tasbih sebelum fajar, dan juga sebelum sembahyang Jumaat. Kita panggil apa di sini? Tarhim kan? Dipanggil apa? Sebelum azan tu dipanggil tarhim. Apa ayat tarhim? Saya pun dah tak ingat. Perkataan tarahim tu ingat. Ayat-ayat tarahim dah tak ingat. Memang dah tak buat. Dulu memang buat juga. Tapi dia kata di sini bukan sunnah. Maknanya membangunkan orang sebelum menunaikan sembahyang subuh. Yang orang Melayu panggil tarhim. Yang sunnahnya kita gerak orang dengan azan. Sebab azan berlaku di zaman Nabi SAW 2 kali. Azan yang pertama sebelum masuk waktu subuh dilaungkan oleh Bilal bin Rabah. Yang keduanya oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi yang sunnahnya nak membangunkan orang, nak bagi peringatan kepada orang, dilaungkan seruan azan. Tidak ada sebarang kita kata tazkirah ataupun ucapan ataupun selawat. Itu semua tidak termasuk di dalam amalan-amalan yang disunnahkan. Okey, wallahu alam, sekadar itu dulu insya-Allah untuk perbahasan malam ni. Untuk sambungan yang seterusnya kita akan cuba sambung pada pelajaran yang berikutnya insya-Allah. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.